tinggalkan. Okey. Okey, kita persilakan Cikgu Syafa. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Alright, hari ni cikgu bersama setakat ini 58 orang. Okey, cikgu pun tak tahu mana lagi yang lain-lain, mungkin dah bercuti awal agaknya. Tak jelas suara cikgu. Suara tak jelas katanya, ataupun mungkin mic-nya kena kuatkan sikit agaknya. Mungkin Dengar tak? mic ni. Dengar tak? Okey, mungkin mic you all kena kuatkan mungkin. Bahagian suara tu ya. Bahagian suara cuba kuatkan So cikgu kena letak gini kena dekat sikit Mungkin kot. Kalau kita kuatkan sound okey. Suara Cikgu Syafa kuat. Awak kuatkan sound sikit. Suara cikgu sedap. Jadi kena kuatkan sikit Ramai-ramai. Okay. Alright. Hari ni cikgu tengok ada 50 something lah. Ada kat Adel ni. Afiq, ada Ain, ada Aina, ramai lagi Arisha, Auni. Okay, terima kasih sebab awak join hari ni. Hari ni sebenarnya cikgu takkan bercakap berkenaan UPU ataupun cikgu takkan cakap berkenaan syarat awak nak masuk ke sini ke sana, semua cikgu takkan cakap sebab perkara itu dah disentuh oleh Cikgu Faizah dan juga Cikgu Fazliana. Tak silap cikgu, grup awak hari tu Cikgu Fazliana. Jadi cikgu harap awak dah faham ke mana laluan awak selepas ini, sama ada Universiti Awam, Asasi ataupun Matrik ataupun IPG ataupun Poli. Poli pula kita ada 3 Poli. Poli apa? Poli Premier, Poli apa? Poli Sekunder? Sekunder ke apa? Okay. Kita ada poli konvensional dengan poli metro. Jadi awak sepatutnya dah ada dah jelas dah dalam kepala apa, kat mana laluan awak ataupun ketingkatan 6 barangkali. Okay. Cuma hari ni apa yang cikgu nak ajar adalah macam mana awak nak kira merit, meritokrasi, dan kenapa awak kena tahu. Cikgu tak cukup saja ke kalau kita tahu syarat masuk U saja? Kenapa nak kena tahu merit? Okey, yang ini hari ni cikgu akan terangkan kepada awak kenapa awak nak kena kira merit. Okey, bila cikgu buat present, cikgu dah takkan nampak awak punya chat dan sebagainya. Jadi, selama cikgu buat present, awak boleh interrupt, awak boleh direct buka awak punya mic and then tanya. Okey, cikgu open untuk awak tanya. Okey, cikgu akan start buat present. Kalau tak dengar ke apa benda ke, tolong bagi tahu cikgu. Okey, sekejap Okey, boleh nampak tak cikgu punya slide? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh, terima kasih yang jawab tu, walaupun jawabnya macam nak tidur je kan. Tak tahulah siapa tu. Alright, hari ni Cikgu Syafa akan bercakap tentang macam mana kita nak manipulasi meritokrasi ni untuk kecemerlangan awak, iaitu kecemerlangan SPM. Alright. Okay. Di akhir program ini sepatutnya awak dah boleh tahu 3 perkara. Okey, yang pertama awak dah dapat tahu berkenaan sistem meritokrasi. Cikgu tak akan sebut perkataan meritokrasi tu panjang-panjang Cikgu akan sebut merit saja. Jadi bila cikgu cakap merit, awak sepatutnya faham. Alright. So, murid dapat mengira jumlah merit yang ditetapkan oleh UPU. Dan yang ketiga, murid dapat membuat sasaran subjek yang mampu menaikkan jumlah markah merit. Alright. Okey. Awak dah bersedia ke belum untuk SPM sebenarnya? Siapa boleh jawab? Dah bersedia ke belum? Ada yang boleh jawab? Dah bersedia ke belum? Semua tak bersedia ke? Semua dah bersedia? Kalau dah bersedia tak payah present ni hari ni. Okey, cikgu tak tahulah awak bersedia ke tidak. Cikgu jawab sendirilah. Okey, mungkin awak ada beberapa situasi yang awak tengah hadapi sekarang, di mana awak pegang buku sejarah, awak teringat sains, awak pegang buku sains, awak teringat matematik, awak pegang buku itu, awak ingat buku lain. Jadi lastnya awak pun tutup buku, tidur. Sebab awak tak tahu mana satu yang awak nak kena fokuskan. Orang kata selalunya dekat dengan tarikh peperiksaan, seeloknya buat latihan. Tapi macam mana? Awak sendiri pun
rasa macam tak pernah belajar dengan tak tahu jawapannya dengan COVID-19-nya, awak rasa ilmunya sangatlah tidak cukup. Jadi awak tak tahu kat mana awak perlu bermula. Jadi hari ini cikgu akan ajar awak dekat mana yang awak perlu mulakan langkah awak. Sebab tu cikgu cakap awak kena pandai kira markah merit. Bila awak tahu kira markah merit, secara tak langsung awak dah tahu kat mana yang awak akan fokuskan. Sekejap Okey, dari situ cikgu akan tengok, awak akan tengok dekat mana yang awak kena fokus. Alright, okey. Apa itu UPU online? UPU online ni tak silap cikgu awak akan ada dengan Cikgu Nuri tak silap hari Selasa Rabu macam tu. Okey, UPU online ni sebenarnya satu sistem permohonan untuk menyambung pengajian di peringkat diploma, CJ, Matrik dan juga IPG. Okey, pelajar boleh memohon apabila sistem itu dibuka. Sekarang sistem tak buka lagi Okey, sistem akan buka tahun depan insya-Allah. Murid boleh menggunakan maklumat dalam sistem UPU untuk mendapatkan maklumat syarat kemasukan ke matrik dan sebagainya. Tapi dalam sistem UPU tu walaupun dia tak open untuk permohonan, awak sendiri boleh godek-godek untuk cari maklumat-maklumat yang tepat berkenaan syarat-syarat kemasukan yang semasa punya. Okey, sistem merit dan juga penawaran ke universiti awam. Perkara yang awak kena faham, markah merit awak menentukan kelayakan awak untuk ditawarkan ke universiti. Okey, markah merit yang rendah menyebabkan awak gagal ditempatkan ke universiti. Bilangan A bukan penentu kejayaan mendapat tempat di asasi. Okey, bila kita sebut bilangan A, itu yang kadang-kadang kita tengok senior kita, dia dapat 3A je. Kenapa dia boleh sambung bidang yang itu? Kenapa ada senior yang dapat 5A tapi boleh dapatnya bidang-bidang yang biasa sangat-sangat? Kat mana salah tu? Sedangkan dia dapat 5A, yang ini dapat 3A. Okey, dekat itulah sistem merit diambil kira. Bila awak dapat 5A, belum tentu lagi awak boleh dapat bidang yang awak nak. Awak dapat 3A, belum tentu lagi awak akan dapat bidang yang sangat-sangat rendah. Okey, hari ni awak akan faham apa yang cikgu cakap. Okey, fokus subjek vs sistem merit. Okey, pemilihan subjek untuk difokuskan sangat penting untuk meningkatkan markah merit. Kenal pasti subjek yang membantu, kemudian tetapkan fokus. Subjek apa? Okey, subjek apa kita akan tengok nanti. Alright. Okey, jom kita tengok awak punya target dulu. Okey. Sebelum cikgu ajar ini, cikgu nak terangkan sedikit sebelum ini sistem meritokrasi ni setiap pengambilan itu berbeza. Contoh, pengambilan ke matrik, pengiraan merit dia macam lain. Pengiraan ke asasi pun lain. Tapi untuk pengambilan tahun 2020 iaitu calon yang tahun lepas, pengambilan murid ke UPU menggunakan kaedah single window, single offer. Okey, apa maksud single window, single offer ni? Maksudnya awak akan ditawarkan satu sahaja. Awak tak perlu tunggu, aku dapat matrik tak? Aku dapat asasi tak? Sebab sebelum ini, seorang pelajar dia mungkin akan dapat dua tawaran. Contoh, dia dah dapat matrik. Dia kemungkinan akan dapat diploma, dia kemungkinan akan dapat asasi juga. Okey. Sebab sebelum ini, permohonan ke matrik lain. Permohonan ke asasi, diploma dan sebagainya tu pun lain. Tapi matrik dan tingkatan 6 selaras. Di mana pelajar yang dapat matrik dia tak akan dapat tingkatan 6. Pelajar yang dapat tingkatan 6 dia tak akan dapat matrik. Itu dulu. Okey. Tapi buat masa sekarang untuk tahun 2020, awak hanya akan dapat satu sahaja. Okey, itu yang kita namakan single window, single offer. Jadi awak jangan duduk macam nak tunggu itulah, nak tunggu ini. Jangan tunggu. Memang itu sahaja yang awak akan dapat. Okey, jadi bila kita buat single window, single offer ni, perkara yang bagusnya berkenaan kewangan. Sebab kalau dulu, contoh cikgu dapat matrik. Okey, tarikh pendaftaran matrik lebih awal daripada tawaran ke diploma ataupun tawaran ke asasi.
Jadi cikgu terpaksa juga daftar ataupun bayar Eurametric. Walaupun cikgu nak tunggu ni keputusan UPU. Cikgu terpaksa daftar. Jadi ada kala matrikulasi dia dah tak bagi dah duit kita tu yang kita daftar tu, dia burn. Jadi bila single window single offer ni dia tak akan ada isu burn duit lagi. Okey. Jadi sejak tahun lepas hanya satu cara pengiraan meritokrasi yang digunakan. Okey. Sebelum ni macam gini. Awak boleh tengok. Ini pengiraan yang sebelum-sebelum ini. Metrik pun dia dah fokuskan kejuruteraan, akaun apa semua bagai. Okey, tapi untuk tahun ni satu saja yang dia akan guna pakai. Jadi yang lain ini dia jadi superseded. Okey, bukannya Superman ke super spender ke bukan dia superseded. Dia semuanya terbatal untuk kaedah-kaedah pengiraan yang lain. Kita akan guna satu sahaja. Okey. Sekarang cikgu nak awak keluarkan pen, kertas dan juga kalkulator. Cikgu nak awak kira. Boleh? Boleh kita teruskan? Boleh ke tak boleh? Halo? Boleh. Boleh, alright. So semua wajib cikgu tak nak yang nak sleeping partner saja. Cikgu nak semua orang ada pen, kertas dan kalkulator. Walaupun kalkulator phone, tak apa, tak ada masalah. Kita tak ada main tangent ke apa, tak ada. Kita main tolak dia biasa saja. Untuk maklumat Syafa, kita ada 70 orang So, ada 70 orang. 70 ni harap aktif mengira Tolong cikgu buat slide ni untuk bagi awak faham. Berapa hari baru cikgu dapat jalan. Cuma mana bagi awak faham. Sebab sebelum ni kita ajar dekat bilik kaunseling. Jadi senang bila kita ajar berdepan. Cuma sekarang bila kita nak kena Google Meet, cikgu kena fikir macam mana nak bagi awak faham. Alright. So kita akan belajar mengira sekarang. Okey, langkah pertama. Apa yang cikgu nak adalah awak letakkan awak punya target. Okey, andai katalah minggu depan SPM. Awak rasa-rasalah awak boleh dapat berapa. Okey, ini contoh saja tau subjek-subjek yang cikgu bagi. Awak letak sendiri subjek yang awak ambil. Okey. Ada ke budak kelas sains 1 dalam ni? Ada. Sains 1. Setakat ni kita ada 5, 10 dalam 15 orang, 5 sains 1 Okey. Cikgu nak seorang untuk berkomunikasi dengan cikgu. Siapa boleh? Sorry cikgu sebut Farhanah Izzuin, Amira, 5 sains 1. Tolong cikgu, siapa yang boleh berkomunikasi? Sarah Adiba, kita ada 5 sains 1 cikgu check kat sini, sorry siapa lagi? Siti Nur Nabila. Okey, mana Kak Anis Amira, dia baru masuk kan? Dia pun tak tahu cikgu tengah cakap apa kan? Anis Amira, boleh ke Anis? Boleh cikgu. Thank you Anis. Okey, sekarang semua orang tolong isi awak punya markah. Okey, cuma Anis Amira nanti tolong cikgu untuk isi dekat cikgu punya slide bila cikgu tanya Awak pun isi dulu. Nanti bila cikgu tanya baru awak ni. Okey, cikgu bagi masa dalam 3 minit untuk awak isi sekejap subjek ini dulu. Okey, isi sekarang. Kalau boleh semua isi tu bahasa Melayu tu dengan grade sekali kononnya markah berapa dengan grade sekali kat sebelah tu. Tu Cikgu Syafa dah letak grade, cikgu markah. Cikgu nak tahu grade tau. Markah ni tak apa sangat. Ini sekadar panduan tapi yang grade ni wajib letak. Kalau awak rasa boleh kot dapat A+. Tulis A+. BM. BI boleh kot dapat A. Tulis A. Tulis ikut target awak. Cikgu tak nak cakap apa-apa. Okey, siapa yang dah siap? Sabar dulu, kita nak tengok kawan lain. Kod dia tak dapat ilham lagi kan. Berapa dia nak kena tulis target dia kan. Okey, kita bagi masa 3 minit.
Okay, dalam pukul 2.28 cikgu kita start untuk ke next step. Okay, dah siap ke? Boleh kita teruskan? Alright, Amira. Amira bagi tahu cikgu target Amira BM. A plus. Okay, BM A plus. BI? A. BI A. Math? A plus. A plus. Sejarah? A plus. A plus. Matematik tambahan? A. A. Okay, fizik? A plus. A plus. Kimia? Kimia. A. A. Bio. Bio? A. Bio A. Okay. Agama? A plus. A plus. Okay. Semua dah ada kan? Semua dah ada target kan? Okay, janganlah terkejut. Wish, target Amira malunya aku. Jangan rasa malu. Sekarang cikgu nak tahu apa awak punya target sendiri. Okay, sekarang kita pergi ke step yang kedua. Okay, bila step yang kedua, awak nampak tak dekat atas ni bahagian grade pengiraan merit ni. Okay, bahagian ni awak tengok untuk merit, dia ada markah-markah tertentu. Contoh, A plus ada 18 markah, A 16 markah, A minus 14, B plus 12, B 10, C plus dan sebagainya. Okey, cikgu harap awak clear dekat situ. Okey, di sini bahagian 5 mata pelajaran utama. Okey, kita tengok. Awak pelajar aliran mana? Sebab tak silap cikgu hari ni sepatutnya aliran sains dan aliran sastra dan sebagainya. Jadi andai kata awak aliran sains, awak kena tengok di kotak yang ini. Okey, awak tengok kotak yang ini. 5 mata pelajaran yang utama untuk aliran sains adalah matematik, matematik tambahan, fizik, kimia, bio, atau bagi pelajar-pelajar kelas komputer, awak ada teknologi maklumat. Okey, dekat sini. Okey, untuk pelajar aliran sastra, awak kena tukar kepada yang ini. 5 mata pelajaran utama awak adalah BM, matematik, sains, sejarah dan juga agama. Okey, awak isi dekat sini tadi. Okey, awak isi dekat 5 mata pelajaran utama, follow apa yang berada di kotak yang ini. Okey, boleh nampak kotak cikgu ni? Okey, isi sekarang. Kalau ada yang tak faham, boleh cakap tau. Kod tak jelas dengan apa yang cikgu maksudkan. Yang baru masuk teruskan ikut aja kiraan tu ya. Mana yang baru masuk teruskan ikut kat borang tu awak kira je ya. Kebanyakan sekarang ni aliran sains semua ni kan, sains 1 hingga sains 5 banyak. Ada yang baru masuk ke? Ya. Okay. Setakat ni kita dah hampir 80 Okey, untuk yang baru masuk, cikgu ulang Okey, awak tulis awak punya target. Awak punya target keputusan SPM, andai katalah awak nanti naik SPM, awak rasa awak dapat yang mana? Okey, yang macam cikgu letak ini target Amira. Jadi awak boleh letak target awak sendiri. Isi sahaja berapa target awak. Kemudian kita pergi ke step yang kedua untuk yang baru masuk. Okey. Step yang kedua ini follow sahaja jadual ni, kotak yang cikgu tu letak dekat sini yang 5 mata pelajaran utama ni. Okey, Amira.
Matematik tadi A+ kan? Cikgu, Ya. kalau sains 5, mata pelajaran utama Okey. dia apa? Awak ambil apa ya yang tambahannya? Ambil sains, ambil science dengan account. Okay, so awak ambil account. Sebab ada kat sini kan bawah ni prinsip account ni. Biologi atas salah satu mata pelajaran kejuruteraan awal, elektrik, mekanikal, reka cipta, prinsip account, lukisan. Jadi awak ambil account lah. 5 tu maksudnya matematik tambahan, account, lepas tu science dengan sains Tak boleh. Sekejap. Sebab dia aliran 5 Syafa, dia punya elective ialah matematik tambahan, prinsip account dan sains tambahan ya. Betul ya? Sains tambahan Umi? Yes, betul. Awak isi yang itu. Okay. So fizik dia tak ada, kimia dia tak ada. So ganti dengan Bio pun tak ada kan? Tak ada. So dia ganti dengan sains tambahan lah kan? Dengan prinsip account lah kan? Syafa betul kan? Terima kasih cikgu. Alright. Okay, Amira bagi tahu cikgu balik matematik A kan? A+. Plus. Okay, matematik tambahan, A. fizik, A+. fizik A+, kimia A. A, bio A. Okay, kita tengok markah Amira Bila dia A+, markah merit dia adalah 18. Kita tengok dekat kotak atas ni. Okay, macam Amira punya, matematik dia A+ kan? So kita tengok kolom A+ ni berapa? So Amira punya 18. Matematik tambahan A kan? So kolom dia 16. Fizik A+, 18 macam tu. So kita isi sahaja di sini. Okey, 18 A 16 kimia A 16 and then bio A 16. Kemudian jumlahkan dekat bawah ni. Okey. Jumlahkan macam biasa, tak ada apa benda pun, just jumlahkan sahaja. 18, 16, 18, 16, 16. Okey, 84. Betul Mira? Betul. Right. Yang lain boleh dapat setakat ini? Cikgu harap boleh Okey, kita pergi ke kolom yang sebelah ni pula. 3 mata pelajaran terbaik. Okey, bila 3 mata pelajaran terbaik, tadi awak dah serahkan dari 9 mata pelajaran kan? Jadi untuk 3 mata pelajaran yang lain, selain yang 5 awak dah ambil ni, awak letak dekat sini. Yang terbaik. Okey, kalau macam kita tengok yang Amirah tadi, kita dah ambil BM, kita dah ambil matematik, kita dah ambil AdMat, kita dah ambil fizik, kimia, bio. Jadi Amirah boleh guna pakai agama, sejarah dengan BI kat sini. Ataupun BM. Kalau BI dia lagi canggih daripada BM, letak BI lah. Kalau BM dia lagi tinggi daripada BI, BM lah. Jadi 3 mata pelajaran terbaik yang dekat sini. Yang selain 5 tadi. Okey. Mira tadi A+. Sejarah berapa Mira? Semua A+. Semua A+. Okey. Alright. So 18. Okay, boleh dapat? Nilam boleh dapat Nilam? Boleh. Alright. Okay, lepas kita dah dapat 5 mata pelajaran dengan 3 mata pelajaran terbaik ni, kita kena kira bahagian A. Okay, bahagian A ni jumlah markah merit 5 mata pelajaran utama bahagi 90 kali 90. Okey, yang mana satu? Ni, yang A ni.
Maksudnya kalau yang cikgu bagi contoh ni 84 bahagi 90 kali 90. Kemudian bahagian B pula jumlah markah merit 3 mata pelajaran utama. Sini. Oh, cikgu salah lah slide cikgu. 3 mata pelajaran terbaik. Maaflah ya. Okey. Jumlah 3 mata pelajaran terbaik bahagi 54 kali 30. So 54 bahagi 54 kali 30. Okey. Untuk bahagian C, jumlah markah merit akademik 90%. Okey. Kita kena ambil yang bukan A dengan B dekat sini tau. A dengan B yang dekat sini. Maksudnya jumlah A tadi berapa, jumlah B berapa, bahagi 120 kali 90. Markah koko, cikgu nak semua orang letak 6% dulu. Walaupun awak dah pergi sampai ke kebangsaan ke apa ke, letak sahaja dulu 6. Markah koko. Okey cikgu tunjuk yang ikut follow markah Amirah tadi. Okey, untuk bahagian A 84 bahagi 90 kali 90. So dia tetap akan jadi 84. Okey. 3 mata pelajaran yang terbaik yang bahagian sini. Okey, Amirah dapat 54. 54 bahagi 54 kali 30. So dia dapat 30. Okay, jumlah markah merit akademik. Okey, yang ini kena tengok elok-elok Yang ini 84 campur 30. Amirah dia dapat sama sebab dia punya result ni. Awak mungkin dekat sini 84, 30 ni lain. Jadi awak kena ambil yang kotak sini dengan kotak sini tambah bahagi 120. Okey, 84 tambah 30 bahagi 120 darab 90. So Amirah punya dia akan dapat 85.5. Okey. Faham? Okey. Tadi cikgu cakap andaikan markah koko awak semua 6.0. Jadi jumlah persen merit ni akan jadi 85.5 tambah 6. Sebab dia cakap sini jumlah persen markah merit di C ni tambah dengan D iaitu markah koko. So Amirah dia akan dapat 91.5. Okey. Faham tak di situ? Jadi markah keseluruhan merit Amirah adalah 91.5. Ada yang tak dapat, ada yang cepat sangat, cikgu cepat sangat ke apa? Faham tak? Cikgu boleh ulang balik? Yang mana tu? Yang daripada A lah sampai C. Sampai habis ni. Oh, daripada A sampai C. Okey, untuk bahagian A ni, jumlah markah merit 5 mata pelajaran utama iaitu 84 ni lah. Okey, bahagi 90 kali 90. Jadi kita akan dapat 84. Untuk bahagian B, kita tengok kolom yang 3 mata pelajaran terbaik ni. Okey. 54 sebab ni cikgu dah total ni 18 campur 18 campur 18. So dapatlah 54. Alright. So 54 bahagi 54 kali 30. Yang bahagi kali apa semua ni awak jangan ubah formula dia Memang yang itu. Formulanya memang yang itu. Awak tak boleh ubah dah. Okey, so dapatlah 30. Untuk bahagian C, jumlah di A sini. Sorry. Untuk bahagian C, jumlah A ni 84 campur dengan jumlah di bahagian B 30 bahagi 120 kali 90. Dapatlah 85.5. Markah koko disebabkan awak tak tahu lagi markah koko awak. Jadi cikgu ambil average lah. Selalu pelajar tingkatan 5 dia akan dapat 6. Okay. So 85 ini
tambah 6. Sebab dia cakap jumlah markah merit DC tambah dengan D. So 85.5 tambah 6 jadi 91.5. Faham? Clear ke tidak? Clear cikgu. Ya, okay. Nanti kita akan try. Kalau ada orang lain yang sudi bagi target dekat cikgu, cikgu boleh tolong kirakan dekat sini. Sekarang awak kira dulu. Ada yang nak bagi markah dia kat cikgu ke? Yang sudi ataupun yang nak tengok dia kira betul ke tidak? Boleh cuba letak tak dekat bahagian chat ni berapa yang you all dapat? Cuba. Cikgu. Ya. Cuba. Untuk bahagian B tu kan, saya kira-kira dapat 26.666667. Bahagian D? Bahagian B. Ni. Bahagian B? Ni bahagian ni. Okey, berapa awak dapat? 26.666667. Nak bundarkan ni? Awak bundarkan, awak ambil jadi 26.6. Okey. Siapa yang sudi bagi dekat cikgu markah? Jangan malu. Walaupun awak target fizik, kimia, bio B ke C ke. Ain Soleha 87. Diorang tulis kat sini Syafa ya. Okay, Nabila 70. Okey, Nabila boleh tak bagi markah, bagi target Nabila dekat cikgu? Okay, yang lain teruskan terletak Nabila boleh? Nabila dah diam Nabila. Nabila diam. Nabila binti Azlan. Boleh bantu Cikgu Syafa? Jangan malu. Sebab cikgu kalau boleh cikgu nak tunjuk dekat awak, pelajar-pelajar ni, kadang-kadang kita target dapat 5A+. Dengan ada yang dapat 3A+ je. Tapi yang 3A+ tu boleh masuk U. Macam markah Amirah ni, dia bukanlah tidak membantu untuk awak faham benda tu. Tapi markah dia cantik sangat. Cikgu nak markah yang tak berapa nak cantik tu. Kita cuba lagi kot Syafa. Ayu Kalina 91.5, Norhanis 86, Pemburu Syurga 76, Atika Muslihah 75, Nur Anis Syamimi 86. Siti Nur Nabilah cakap saya agak bising lah cikgu. Okey, tak apa. Okey, siapa yang boleh? Amanina Husnan ke? Afiq Zulkainan 77, Amanina 76, Farhana 84, Azim 84.3. Nilam, kau dapat berapa Nilam? Nilam. Syafa, Nabila kata tempat dia banyak budak, minta maaf lah, bising sikit dia kata. Okey, Nilam dapat berapa Nilam? Dapat 54.45. Okey, bagus. Cikgu suka Nilam punya markah. Okey, Nilam, matematik berapa Nilam? Matematik saya target dapat A tolak. A tolak. Okey, kita tengok markah Nilam pula cikgu kosongkan sekejap. Cikgu nak awak paparkan markah awak supaya awak nampak dekat apa yang cikgu cuba sampaikan. A tolak Nilam, matematik tambahan? Ya. Matematik tambahan E. Okey, fizik. Nilam kelas mana Cikgu boleh lupa. 5. So saya tukar kepada account. Account. Okey, account berapa? B. Okey, next. Lepas tu saya tukar sains tambahan. Sains tambahan. Okey, berapa? B. Okey, bio tak ada. Tak ada. For yang last tu saya tak tukar apa-apa. Sebab dah tak ada subjek tambah lagi. Kan? Awak dah tak ada subjek kan? Okey. Kita isi dekat sini dulu. Cikgu nak tengok subjek apa yang Nila ambil. BI, BM. BM saya target grade A. Okey, BI. A+. A minus. Sejarah B+. Admat E.
Pendidikan Islam A tolak. Dekat sini account Account. Account berapa tadi? Account B. B. Okey, bawahnya Sains tambahan sains tambahan B. B. Okey. Next. Biologi tu boleh tukar sains lah. Sains berapa? A. A. Pendidikan Islam A minus. Kalau kita tengok ke sini, Nilam dia punya target ada 1, 2, 3, 4, Cikgu, 5. pendidikan Islam tu A minus. A minus. Okay. Okay, dia ada 1, 2, 3, 5. 5A Jadi dekat sini, sebab dia tak boleh ambil sains sebab sains ni, okay, bila awak berada di kelas sains, sorry, Nilam bukan sains kan? Sains tambahan, BM, matematik, account. Okay, Nilam kena ambil aliran sastra. Orang yang ambil fizik, biokimia sahaja dianggap pelajar sains. Orang yang tak ambil ketiga-tiga subjek itu tadi dengan MAT dia tidak dianggap sebagai aliran sains. Jadi Nilam kena tambah dekat sini sains. Yang tu boleh kira A lah sebab tadi saya tak kira. Okey, cikgu kira balik Sekejap cikgu kira balik, cikgu check balik Nilam punya. Okey. So dekat sains, sejarah, Nilam boleh kira ambil sejarah juga tau. Sejarah. Okay, kita tengok balik. Matematik. Matematik Nilam tadi apa Nilam? Matematik tadi saya A minus. A minus. Ya Allah. Itulah. Matematik E kan? Matematik tambahan E kan? Ya. Matematik tambahan Nilam tak ambil pun tak apa sebenarnya. Sebab Nilam boleh ambil kolom yang sastra. So kita ganti dengan BM lah ya. Okay. BM berapa? BM A. Okay. Sejarah? Sejarah B plus. B plus. Pendidikan Islam? A minus. Minus. So nanti Nilam sebenarnya dah salah tadi tu. Sains? Pendidikan Islam A minus. Minus. Okay. Sains A. So Nilam kena kira balik benda ni. Baru dekat di sini boleh dibetulkan. Okey, ada lagi ke yang tak faham? Nilam, kira balik Nilam. Okay. Kira balik, dekat sini isi balik semua bagai. Kira balik. Okey, bila awak dah faham, cikgu nak terangkan apa yang cikgu cakap tadi. Ada pelajar yang dapat 4A+, tapi dia tak mampu untuk dapat tempat di U. Ada pelajar yang dapat 3A+ ataupun 2A sahaja ke, tapi dia dapat tempat di U. Okey, kita tengok situasi yang cikgu share dekat sini. Okey, kita ada dua orang pelajar, Ahmad dengan Abu. Yang mana yang akan naik pentas sebagai pelajar terbaik? Okey, jangan tengok yang ni lagi ya. Tengok yang kartun ni dulu. Siapa yang akan naik pentas sebagai pelajar yang terbaik? Ahmad yang dapat 4A plus 1A ataupun Abu yang dapat 2A dengan 3A minus? Okey, boleh jawab dekat chat. Siapa yang akan naik pentas? Boleh jawab kat chat. Ada yang Ahmad. kata Ahmad. You jawab Ahmad. Alright. Lagi siapa nak try? Ayu je. Dua-dua. Oh, ramai. Okey. Dua-dua. Dua-dua pun tak boleh. Kita nak pelajar terbaik Anis. Kita ni yang terbaik. Okey, jadi betul. Yang akan naik pentas adalah Ahmad sebab dia dapat 4A plus kot. 4A plus. Jadi Abu pun mungkin lah macam Anis cakap akan naik pentas tapi lambat sikit lah. Okey, yang soalan yang kedua. Peluang siapa yang lebih tinggi untuk dapat
tempat ke IPT? Ahmad ke Abu? Kalau kita tengok tadi cikgu ambil markah Amirah ada berapa A+. Andai katalah Ahmad ni adalah Amirah. Abu ni Abu lah. Okey, siapa yang akan dapat tempat ke IPT? Okey. Abu, Ahmad. Dua-dua kot. Okay. Mungkin dua-dua. Betul lah juga kot jawapan dua-dua tu. Tapi kita nak tengok siapa yang akan dapat apa yang dia cita-citakan. Okey, kita akan tengok next slide. Cikgu tak nak jawab lagi Ahmad ke Abu yang akan dapat tempat ke IPTA. Alright, kita tengok keputusan Ahmad tadi. Ingat Ahmad dia dapat 4A+. Okey. Kita tengok BM dia A+. BI dia A+. Mat A. Sejarah A+. Admat C. Fizik C+. Kimia C+. Bio C+. Agama A+. So dia dapat 1, 2, 3, 4 A+ dengan 1A. Alright. Kita tengok markah merit Ahmad tadi. Okay. Bila macam awak kira tadi ini cikgu ambil markah Ahmad Okey, markah Ahmad bila 5 mata pelajaran utama ni sebab dia aliran sains, kita pun isilah, Ahmad pun isilah markah dia. Okey, aku dapat Mat A, Admat C, Fizik C++. So dia pun dapat 16, 6, 8, 8, 8. Total dekat sini 46. Okey, ingat Ahmad tadi A+ tau, 4A+. Pelajar terbaik ni SMK Meru. Alright. So kita pergi ke 3 mata pelajaran terbaik. Okey. A+, A+. So dapat 54 total di sini. Alright. Ini abaikan ini salah ni. Okey, pengiraan kita masuk ke step yang ketiga. Okey. Jumlah markah merit 5 subjek utama. Ahmad dapat 46 kat sini. Bahagi 90 kali 90. So dia dapat 46. 3 mata pelajaran terbaik. Dia dapat 54. Bahagi 54 kali 30. So dia dapat 30. Kemudian markah merit akademik untuk 90% punya. Sebab untuk masuk ke U kita kena ada 90-10. 90 itu adalah akademik. 10 lagi adalah koko. Sebab itulah cikgu duduk marah jangan tak pergi hari Rabu tu. Okay. So jumlah A 46 tambah jumlah B 30 bahagi 120 kali 90, Ahmad cuma dapat 57. Okey, markah koko cikgu cakap 6 tadi. So 57 tambah 6 jadi 63 markah. Okey, jadi markah merit Ahmad yang 4A+ tadi dengan bangganya dia naik sebagai pelajar cemerlang sebab dapat 4A+. Markah merit dia cuma 63 markah. Okay, kita tengok Abu yang sedih tadi tu. Lambat kan naik pentas 2A+ je. Aku tak pandai macam Ahmad. Dia duduk ingat dia tak pandai ni. Kita tengok apa yang jadi dekat Abu ni. Okay, Abu ni dia tak dapat plus pun. Dia dapat 2A dengan 3A. Tolak. Okay, apa yang A dia? BM, BI. BM dia dapat B. BI dia dapat B. Matematik A. Sejarah B. Matematik tambahan A. Fizik A tolak. Kimia A tolak. Bio A tolak. Agama B. Okey, kita tengok apa jadi dengan markah merit dia. Okey. Aliran sains. Sama je, kelas yang sama. 5 sains 1. Okey, apa yang dia dapat? Matematik dia dapat A 16. Matematik tambahan A. Fizik A tolak. Kimia A tolak. Bio A tolak. Jadi dekat sini jumlahnya adalah 74. Okey, tadi ni kita tengok markah Ahmad dekat sini sikit. Dekat sini banyak. Markah Abu pula dekat sini ni dia dapat 36. Cuba tengok Ahmad tadi Okey, Ahmad tadi dekat sini dia banyak. Yang 3 mata pelajaran dia fokus banyak. Yang ini sikit je. Tapi untuk Abu okey, sini sikit, sini banyak. Okey, apa yang jadi? Sini dia total 36. Okey, jumlah yang 5 mata pelajaran tadi, dia dapat 74. Yang 3 mata pelajaran, dia dapat 20.
Okey, yang ni dia akan dapat total 70.5 tambah 6 jadi 76.5. Okey. Kenapa jadi macam ni? Sebab si Abu ni dia pandai, dia fokus 5 subjek yang penting di sini. Sebab dekat sini kalkulator dia adalah kali 90. Jadi bila dia fokus subjek yang ini, dia pun buat tak tahu je subjek-subjek yang dekat sini. Jadi dia berjaya menaikkan dia punya markah merit di sini. Markah Koko sama 6. Tapi markah Abu lebih tinggi sebab dia tahu subjek mana yang dia nak fokus. Ahmad pula dia kejar A. Bila dia kejar A, jadi ginilah. Dia dapat A yang subjek-subjek tidak membantu. Bukan 5 subjek yang utama tadi. So dia pun syok naik ke pentas dapat pelajar terbaik. Jajalah. Pergilah satu Meru, Jaja dapat 4A+, aku dapat 4A+. Okey. Tapi bila keputusan UPU keluar, apa yang jadi? Abu ini kemungkinan akan dapat ke asasi dan sebagainya. Ahmad mungkin akan dapat ke ILKA. Kenapa cikgu cakap macam tu pula cikgu? Ahmad kan 4A+. Inilah yang jadi. Sebab markah merit Ahmad 63 markah. Kalau awak ingat hari tu waktu cikgu Ana terang, dia ada cakap kan syarat untuk masuk matrik berapa A, apa yang perlu A. Syarat yang nak masuk asasi, apa yang perlu A. Cikgu Ana tak cakap yang perlu untuk masuk asasi awak kena 5A. Cikgu Ana tak cakap. Cikgu Ana cakap subjek apa yang awak perlu A. Perasan tak benda tu? Jadi awak kena tahu benda tu. Awak kena ingat balik syarat-syarat yang Cikgu Ana cakap tadi. Cikgu Ana sikit pun tak cakap syarat masuk asasi adalah 5A+. Tak ada. Cikgu Ana cuba terangkan subjek mana yang perlu di aim ataupun subjek mana yang perlu A, subjek mana yang nak B. You ni nak mana yang A, you sini nak mana yang B. Okey. Penekanan kepada subjek. Okey, bila jadi macam ni, Abu lah walaupun di awal tadi dia sangat sedih, dia tak dapat jadi pelajar terbaik, tapi sebenarnya Abu sangat-sangat mampu untuk dapat masuk ke matrik asasi dan sebagainya. Okey? Okey. Siapa yang lebih layak sekarang ni? Ahmad ke Abu? Dia layak untuk masuk ke U dalam bidang yang dia minat. Contoh dia nak pergi asasi. Siapa yang lebih layak untuk pergi asasi? Ahmad ke Abu? Abu. Abu. Tadi Abu yang sedih ni, Abu rasa-rasa Abu akan happy tak? Happy kan? Abu akan happy. Ahmad pula nanti dah dapat keputusan UPU, Ahmad pun petikai. Apa sal pula Abu dapat asasi? Kenapa pula aku tak dapat asasi? Ahmad dia petikaikan macam tu, sedangkan dia tak sedar yang markah merit dia lagi rendah daripada Abu. Walaupun dia dengan happynya dapat 4A+. Okey, jadi apa yang cikgu nak awak jadi? Cikgu nak awak jadi Abu, orang yang tahu subjek mana yang dia nak fokuskan. Bukan orang yang kejar A. Ahmad adalah orang yang kejar A. Dia nak nama, dia nak orang cakap 4A+. Siapa tu? Ahmad. Abu dia bijak. Dia tahu subjek mana yang nak membantu untuk dia naik. Sebab tu dia study, dia fokus subjek-subjek yang ini. Dia tak fokus sejarah agama Islam apa semua ni. Dia fokus yang ini. Yang penting sangat-sangat. Okey, dia tak fokus subjek BI apa semua ni. Tapi bukanlah cikgu nak suruh awak dapat BI tu E, okey? Okey. Tapi walaupun merit Abu ini tinggi, ada satu lagi berkemungkinan Abu tidak dapat masuk asasi. Okey. Kemungkinan walaupun markah merit Abu ini tinggi, tapi dia tak boleh dapat asasi bila mana keputusan BI dia C. Kalau BI dia C, Abu tetap tak boleh dapat bidang-bidang yang dia minat. Sebab BI ini walaupun dia tak termasuk dalam subjek-subjek 3 mata pelajaran terbaik ini, dia tetap merupakan subjek yang sangat penting dalam pengambilan UPU.
terutama kepada pelajar-pelajar aliran sains dan aliran akaun. Okey. Bila awak aliran sains dan aliran akaun, awak kena ingat BI adalah subjek yang sangat penting. Sebab contoh, kes Abu tadi, merit dia 70 something. Tapi bila dia apply U, dia tak boleh nak dapat ke bidang contoh kita ambil asasi sains hayat. Kejap cikgu pun mana buku cikgu? Cikgu pun tak tahu dah mana buku cikgu. Abang, buku hijau tu mana? Kejap cikgu memerlukan asisten. Okey. Sebenarnya cikgu banyak tumpu syarat. Ini walaupun syarat ini bukanlah syarat yang latest sebab cikgu beli buku ni bila 2019 kot. Okey, buku ni ada kat bilik kaunseling sebenarnya tapi kita kena ada perbaharui beberapa perkara. Okey, cikgu ambil contoh Abu ni dia nak pergi ke asasi sains hayat UM. Dia nak jadi doktor ni. Okey. Tetapi untuk pergi ke asasi sains hayat UM, okey, biologi minimumnya adalah A tolak. Okey, jadi Abu lepaslah sebab bio dia dapat A tolak. So dia memang lepas syarat yang pertama. Okey, and then syarat yang kedua, grade B dalam mata pelajaran matematik, math, fizik, kimia. Okey, cikgu ambil contoh Okey, dekat sini BI Abu cikgu letak C lah. Okey. Syarat yang kedua, dia kena dapat sekurang-kurangnya grade B, matematik, math, fizik, kimia. Okey, kita tengok matematik dia A lepas. Math lepas. Fizik lepas. Kimia lepas. Bio pun lepas sebab dia nak sekurang-kurangnya B. Syarat yang ketiga, grade B dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Nampak tak? Walaupun merit dia tadi 70 something, tapi BI dia tak cantik. BI dia C. Jadi terus dia pun tak dapat juga asasi di UM. Okey. Jadi Abu tetap tak dapatlah juga asasi. Tapi andai kata dia minta diploma yang lain, contoh diploma sains ataupun diploma-diploma yang lain. Contoh Abu dengan Ahmad ni dia minta diploma kejuruteraan mekanikal. Dua-dua orang yang sama. Dua-dua minta kejuruteraan mekanikal di UiTM. Jadi siapa yang akan dapat? Orang yang akan dapat adalah Abu. Okey, sebab Abu memenuhi syarat diploma mekanikal. Ahmad pun melepasi syarat diploma mekanikal. Tapi disebabkan Abu ini markah merit dia lebih tinggi daripada Ahmad, jadi Abu yang akan dipilih oleh UiTM untuk mengisi kerusi diploma mekanikal tadi. Ahmad dia bila merit awak tinggi, contoh cikgu ambil UiTM, dia nak ambil 200 orang pelajar mekanikal. Okey, Abu dalam ranking 1 hingga 1000, Abu berada di ranking 150 contoh. Okey, Abu berada di ranking 150 sebab dia punya merit tadi tinggi, 70 something. Ahmad pula dia berada di ranking 205. Okey, Ahmad ranking 205 sebab merit dia tadi kurang. Jadi UiTM dia nak ambil pelajar seramai 200 orang. Ingat tadi Abu berada di ranking 150, Ahmad berada di ranking 205. Jadi bila UiTM drag dia punya markah itu, pelajar yang berada di merit yang dia nak ataupun kedudukan yang dia nak, dia akan drag daripada nombor 1 sampailah ke nombor 200. Sebab dia nak 200 orang saja untuk mengisi benda tu. Jadi Abu akan termasuk dalam ranking 1 hingga 200. Ahmad walaupun 205, dia tetap tidak akan masuk di dalam ranking pengambilan UiTM. Sebab dia dah habis kota tu. Awak kena tahu setiap U dia ada kota masing-masing. Untuk setiap bidang yang dia nak tu. Inilah yang awak nak rebut, kota itu. Jadi merit ini sebenarnya untuk mengisi kota.
Okey, markah merit ini untuk mengisi kuota. Semua orang boleh minta. Awak boleh minta kalau awak lulus ataupun awak mencukupi syarat untuk bidang itu. Syarat minimum bidang itu. Andai kata awak boleh mencukupi syarat minimum tu, awak boleh minta, tak ada masalah. Awak buat isi apa tu? Nanti pemilihan bidang nanti. Okey, bila di UPU nanti, bila awak key in awak punya markah SPM, dia akan naik kat mana awak boleh minta, bidang mana yang awak minta. Okey, jadi andai kata awak lulus syarat minimum itu, automatik awak akan dapat minta bidang itu. Tapi awak cuma melepasi syarat minimum. Untuk menentukan awak dapat ataupun tidak bidang itu adalah merit. Jadi pemilihan you dia ada dua. Melepasi syarat minimum dan juga meritokrasi. 1,000 orang lepas syarat minimum isi UPU. Okey, isi 1,000 orang untuk mechanical tadi. Okey, 1,000 orang dapat ni lepas syarat minimum. Macam mana UiTM nak buat? Dia akan tengok balik merit awak. Okey, kalau awak tak melepasi syarat minimum, bidang itu tidak akan muncul dalam UPU awak. Jadi jangan awak tertanya-tanya, kenapa tak ada pun mechanical? Memang dia tak akan muncul kalau awak tidak melepasi syarat minimum. Okey, hanya bidang yang awak melepasi tahap minimum saja akan muncul dalam UPU awak. Jadi UPU awak tidak sama dengan UPU kawan awak. Sebab result awak. Okey, 1,000 orang melepasi syarat minimum. Macam mana UiTM nak buat? UiTM akan tengok balik syarat merit tadi yang cikgu cakap tadi. Maksudnya awak berada di ranking berapa. UiTM nak 200, dia akan tarik daripada nombor 1 sampai 200. Awak ada tak merit awak ataupun awak berada tak pada kedudukan 200 itu. Kalau awak tak ada, dia akan jadi kirim salam lah. Okey. UiTM pun kirim salam kepada awak sebab dia tak boleh nak terima awak. Jadi cikgu macam mana? Saya tak dapat ke you? Dapat. Ahmad pun mungkin akan dapat. Tapi dia pergilah kepada bidang yang lain. Awak kena ingat, awak nanti bila dengan Cikgu Nuri, nanti Cikgu Nuri akan terangkan pemilihan bidang itu. Kalau ikut tahun lepas, awak boleh pilih 12 bidang. Okey, contohnya tadi. Abu pilihan pertama dia adalah mechanical. Ahmad pun sama mechanical. Okey. Bila Ahmad tak lepas pilihan yang pertama, UPU akan bawa Ahmad ni kepada pilihan kedua dia pula. Okey, pilihan dia kedua pula apa? Contoh, pilihan kedua dia adalah diploma kejuruteraan elektrik. Okey, tengok pula. Abu dah lepas dah tadi sebab dia pilihan pertama pun dia dah lepas. Dia boleh hurray dah. Okey, hurray. Abu dah dapat mechanical dia sebab dia punya merit dah melepasi 200 yang UiTM nak tadi. Okey, kita pergi kepada yang lepas tadi Abu kan. Okey, so Ahmad tak lepas lagi. Pilihan pertama dia tak lepas, dia gagal masuk dalam ranking yang UiTM nak. So dia pergi kepada pilihan kedua Ahmad. Tengok Ahmad pilih apa. Contoh dia pilih kejuruteraan elektrik. Okey, kejuruteraan elektrik di UiTM juga. UiTM pun nak juga 200. So, komputer akan calculate balik antara orang-orang yang apply 1,000 ni, 1,000 ataupun lebih. Ahmad ni lekat tak dalam 200 yang UiTM nak. 200 tu cikgu bagi contoh bukan kuota yang sebenar Contoh UiTM nak kuota 200. Andai kata Ahmad tak masuk lagi kuota tu. So kita akan pergi pula tengok ke pilihan ketiga Ahmad. Apa? Pilihan keempat. Apa? Pilihan kelima. Apa? Dia masuk ke tidak ranking tu. Selagi dia tak masuk ranking, nama dia akan dicampak kepada pilihan yang next. Andai katalah nextnya yang last 12 tu dia dapat, alhamdulillah lah. Andai katalah 12 itu pun dia tak dapat. Jadi Ahmad mungkin merupakan calon yang terpaksa buat rayuan. Itu bahayanya kalau awak tak tahu subjek mana yang awak nak kena fokus. Bila awak tak tahu subjek yang awak nak kena fokus, memang hancur lebur awak punya merit. Tak guna awak berhempas pulas untuk kejar A, tapi A awak adalah A yang langsung tidak membantu. Jadi bermula hari ini awak kena fikir A apa yang membantu awak.
A apa yang membantu bidang yang awak nak masuk supaya awak berada di dalam kota U tersebut. Memang kita ada banyak U. Okey, contoh mechanical tadi, UiTM ada, Unimaps ada, Politeknik ada. Tapi setiap U itu dia ada ranking dia sendiri. Okey, contohlah Ahmad tadi, dia yang pertama mechanical, yang kedua elektrik dia tak dapat, yang ketiga kejuruteraan awam UiTM dia tak dapat juga. Lepas tu dia pun yang keempat, alhamdulillah dia pergi isi diploma mechanical di Politeknik. Okey, jadi kemungkinan Ahmad akan dapat poli lah. Jadi bila pergi ke pasar malam, okey, orang cakap, Ahmad, apa pasal kau dapat poli? Kenapa kau tak dapat UiTM? Kenapa kau tak minta U? Kenapa Abu dapat U? Sudah Ahmad ni termalu sendiri nak jawab. Okey, tapi bukan cikgu nak cakap Politeknik itu tidak bagus. Tak, cuma ranking awak itu. Okey, merit ini berdasarkan ranking. So awak kena faham di mana awak nak berdiri. Contohlah cita-cita awak nak pergi masuk asasi, kononnya 1 tahun. Pulanglah ni nak kerja A, ingat asasi nak 5A. Tu asasi bukan nak A, asasi nak subjek-subjek tertentu untuk A. Jangan awak penat study. Awak duk kerja BI, BM, agama A. Tu subjek-subjek sejarah ni A. Tiba-tiba subjek ni tak membantu untuk awak masuk asasi. Tak ke rugi? Okey, tapi bukan cikgu nak promote untuk awak dapat D, E semua untuk subjek tu. Tidak, sebab subjek itu tetap ada dia punya pengiraan. Cuma awak kena tahu subjek mana yang awak perlu fokus untuk tinggal berapa bulan lagi awak nak SPM ni. Cikgu rasa BM sejarah agama takkanlah awak tak boleh nak skor. Agama kot. Ini kalau tak boleh nak skor agama ni kena rebus buku tu. BM. Kena rebus buku BM tu daripada darjah 1 belajar buat ayat. Takkan tak pandai buat ayat lagi. Okey, jadi mustahil lah awak tak boleh buat pendidikan Islam dengan BM tu. Jadi cikgu rasa untuk awak dapat B untuk agama sejarah BM tu sangat kacang. Tapi untuk awak dapat yang 5 subjek yang utama ini sangat susah. Jadi awak kena tahu mana satu subjek yang untuk bantu awak. Jangan tersalah kerja A. Awak salah kerja A ibarat awak salah pilih laki. Macam gitu. Awak duk kerja laki handsome. Tiba-tiba dapat laki handsome rupanya kaki. Kaki segala makna naik kaki lah. Jadi jangan buat pilihan yang salah. Ada faham? Boleh faham tak apa yang cikgu duk bebel panjang-panjang ni? Faham Faham cikgu. Alright. So, jawapan ini adalah Abu. Okey. Bila kita tengok, ini adalah anggaran. Okey, anggaran ni kita nak cakap 100% tipu tu pun tak, 100% betul tu pun tak. Sebab ini adalah kajian-kajian yang sebelum ini. Kita tengok markah merit pelajar-pelajar yang dapat lingkungan ini, berapa persen peluang untuk dia dapat yang ini. Okey. Untuk tanda kuning ini adalah Abu. Tanda merah ini adalah Ahmad. Kita tengok tadi markah Abu, markah merit Abu 70 something. Cikgu pun tak ingat 73.5 ke. Markah Ahmad pula 63 something. Jadi Abu ini peluang untuk dia pergi ke universiti awam 50%. Maksudnya apa sahaja yang dia minta, bidang yang dia minta untuk dia dapat ke UA 50%. Untuk dia dapat matrikulasi 70%. Kenapa UA lagi rendah daripada matrik ataupun asasi? Ini sebab kolom ni kolom di sini cikgu satukan matrik dengan asasi ni. Jadi matrik ni sebenarnya dia punya syarat kemasukan dia agak rendah. Jadi kalau Abu minta matrik, sangat senang untuk dia dapat. Dengan merit dia yang 70 something tu. IPG, kenapa cikgu tak ajar awak kira IPG? Sebab IPG ni syarat utamanya A. Bukan syarat utama apa yang perlu A. Okey, macam cikgu Ana terang hari tu. Syarat untuk masuk IPG adalah 5A minus ke? Macam gitu, cikgu pun tak ingat. Jadi awak kena wajib dapat 5A tolak tu. Lepas tu awak lepas maksi, awak lepas pula interview, baru awak akan ditawarkan. Okey, jadi kena tengok awak punya ni.
Okay, so untuk dapat matrik ni, Abu ni 70% peluang dia untuk dapat matrik. Untuk dapat ILKA ataupun diploma-diploma politeknik dan sebagainya tu 90% peluang dia. Lagi besar. Okay, untuk Ahmad pula markah merit dia tadi 63 something kan. So peluang untuk dia dapat UA iaitu UiTM, Politeknik, Premier and then Unimap apa semua tu kan. Okay, peluang dia kurang daripada 50%. Mungkin 45, mungkin 40, mungkin 30. Okay, untuk dia dapat matrik 50% sahaja peluang untuk dia dapat matrik. Asasi ni lagilah kemungkinan dia tak dapat sebab tadi subjek yang kita tengok subjek fizik biokimia dia tadi tu. Okay, kita kena refer balik di situ. Peluang untuk dia dapat ILKA 70%. Okay. Apa yang cikgu cadangkan sebagai seorang kaunselor, cikgu akan cadangkan kepada Ahmad, jangan minta universiti awam. Tapi minta matrik dan juga ILKA. Maksudnya minta politeknik konvensional ataupun pergi minta EdTech ataupun pergi minta KKTM. Sebab buat apa dia nak penat-penat minta benda yang dia kurang? Kenapa dia nak pergi gagah minta UiTM sedangkan dia tahu persen ataupun peluang dia untuk dapat UiTM sangat rendah? Awak kena ingat awak ada 12 pilihan sahaja. Jadi jangan bazirkan 12 pilihan. Andai kata ditakdirkan awak menjadi seperti Ahmad, tolong jangan bazir 12 pilihan yang awak ada. Jangan ego, jangan bongkak, pergi minta politeknik konvensional untuk Ahmad. Walaupun awak dapat 4A+, jangan letak dalam kepala otak awak 4A+ mesti kena masuk UiTM. 4A+ mesti kena masuk asasi. Okey. Cikgu daripada 2013 sampai ke 2019, cikgu berada di sesi pagi betapa ramainya pelajar yang senang-senang menghabiskan peluang 12 pilihan itu. Dengan alasan, cikgu, politeknik ni tak ada standard lah cikgu. Jadi saya malaslah nak masuk. Saya nak try lah minta UiTM. Okey, cikgu pun buatlah gini cakap dekat dia. Dia tak nak dengar juga kan, dia belagak sangat kan. Okey, dia pergi minta UiTM. Akibatnya dia tak dapat. 12 pilihan dibazirkan macam itu saja. Sedangkan kalau dia minta politeknik, dia mungkin akan dapat peluang untuk sambung dalam bidang yang dia nak. Okey, memang dia nak kejuruteraan mekanikal UiTM. Kejuruteraan mekanikal pun ada di politeknik konvensional. Kalaulah ditakdirkan, kalaulah Ahmad ini cerdik sikit untuk minta politeknik konvensional, bidang kejuruteraan mekanikal, dia mesti akan dapat sebab peluang dia 70%. Tapi sebab dia terlalu ego dengan part A dia ni, dia nak try juga minta kejuruteraan mekanikal di UiTM, akhirnya dia bazir begitu sahaja. Okey, Ahmad cakap dengan belagaknya, tak apalah cikgu, saya nak buat rayuan. Boleh buat rayuan, cikgu boleh saja bagi awak buat rayuan. Tapi awak kena ingat, rayuan hanya akan dibuka kepada bidang-bidang yang masih ada kosong. Andai kata bidang mekanikal dah tak ada kosong, jadi semua poli ke apa ke dia tak akan buka rayuan untuk bidang itu. Sebab tu kalau awak perasan ataupun awak tanya senior, bila dia nak buat rayuan, bidang yang muncul di dalam UPU tu sangat sedikit berbanding waktu dia minta kali pertama tu. Jadi tolong jangan bazir 12 pilihan awak. Tolong. Sebab bila diploma di politeknik sama sahaja sebenarnya diploma di UiTM. Dia jadi tak standard sebabnya satu awak belajar dekat UA, satu lagi awak belajar dekat politeknik. Awak pun rasa benda tu tak standard. Okey. Sikit. Okey. Jadi awak rasa macam benda tu tak ada standard.
Jadi sebenarnya bendanya sama. Awak akan grad dengan diploma juga. Bila awak nak sambung ke degree, sama. Syaratnya sama. Dia nak pointer berapa untuk awak berjaya ditawarkan di peringkat degree. Dia bukan dia nak syaratnya pointer berapa di UiTM. Bukan, dia tak letak syarat yang macam tu. Dia akan letak pointer 3.5 bagi bidang ni. Rugi tak? Rugi sangat-sangat kalau awak tak tahu benda ni dan awak masih menyimpan ego untuk masuk ke U sedangkan awak tidak ada peluang untuk berada di U. Jangan risau untuk masuk diploma di politeknik. Nanti degree awak akan pergi ke U juga. Baiklah awak terlepas peluang di peringkat awal tapi di penghujungnya tidak terlepas peluang itu. Boleh faham? Sebab cikgu tak tahu cikgu-cikgu boleh jumpa dengan awak ataupun tidak selepas awak dapat result nanti. Okey, kalau macam si Abu ni tak apalah dia boleh demand pun. Tapi Abu ni pun demand dia pun jangan duk demand sangat sebab dia punya persen untuk masuk ke UiTM pun 50% saja. Okey. Kalau cikgu jadi Abu untuk masuk ke UiTM kurangkan. Baik cikgu pergi ke matrik. Matrik pun 1 tahun. Jadi awak kena pandai ataupun bijak untuk membuat keputusan di mana langkah awak yang seterusnya. Okay. Next. Okay. Tadi cikgu ajar awak manual. Pakai borang apa semua tu. Pakai dia punya markah apa semua tu. Darab berapa semua tu. Sebenarnya kalkulator meritokrasi ni ada juga dalam laman web UPU. Boleh sahaja cikgu cakap kat awak tadi. Tapi kenapa cikgu tak cakap? Supaya cikgu boleh bagi awak nampak subjek yang ini. Sebab bila dalam kalkulator UPU nanti, awak dah tak nampak dah apa kepentingan 5 subjek ini. Okay, so cikgu akan tunjuk dekat awak macam mana awak nak guna kalkulator UPU tu. Tapi pastikan awak tahu dulu 5 subjek yang ini. Nanti awak key in, awak pun duk syok awak dapat markah tinggi. Padahal awak salah key in. Okay, kita tengok video ni. Video ni memang tak ada sound tau. Sebab cikgu record pakai handphone je. Okay, type UPU online. Okay, and then masuk website UPU tu. Okay, kemudian awak klik saja dekat 3 tadi. 3 tu. Lepas tu awak ambil panduan calon. Nampak tak calculator merit dekat sini? Okay, klik saja calculator merit. Awak calon apa? SPM ke STPM? SPM apa? Sains ke sastra? And then awak masuklah markah awak. Okay, masuklah dia suruh pilih. Ini cikgu main klik je tau. Sebab cikgu nak buat video ni, so cikgu main klik je. Cikgu klik ni tanpa mengambil kira yang 5 dengan 3 subjek tadi. Okay, isi sahaja apa benda subjek yang awak ambil. Kalau awak guna komputer pun sama. Awak tetap kena ambil step yang 3 garis tu juga. Cuma ini cikgu saja untuk rakam guna phone sebab awak baring-baring pun boleh pakai phone kan. Nampak tak subjek banyak tapi kebanyakannya bukan daripada sekolah Meru lah. Ini mungkin ada campuran sekolah teknik, sekolah agama. Banyak. Bila awak tengok subjek yang banyak itu maksudnya calon SPM satu Malaysia ini ramai. Jadi awak nak berebut dengan ramai-ramai itu, itulah guna awak punya merit. Itu cikgu bagi contoh 1000 permohonan tadi. Sebenarnya setiap permohonan satu bidang itu bukan 1000. Beratus-ratus ribu yang masuk.
Calon SMK Meru sahaja pun 700 lebih. Awak bayangkanlah darab pula dengan calon satu Kelang yang duk ada 38 sekolah. Dah berapa ribu. Itu Kelang. Satu Selangor duk ada 9 daerah. Kali pula berapa puluh ribu tu, kali pula dengan 9 daerah. Itu Selangor. Kali pula dengan daerah-daerah negeri yang lain. Dah berapa ratus ribu calon yang awak nak kena fight untuk masa depan awak. Okey, itu sahaja dia punya video. Faham tak videonya? Type je UPU online, senang kan? Type UPU online, pilih UPU and then ambil yang tiga garis ke atas tu. And then isilah, ikutlah awak aliran sains ataupun aliran sastra. Masukkanlah juga subjek-subjek yang awak. Terus tekan submit yang tadi tu, dia akan keluar awak punya merit. Okey, faham setakat itu? Okey, kesimpulan yang cikgu nak bagi pada hari ini. Kesimpulannya awak kena kenal pasti subjek yang mana yang mampu meningkatkan mata merit awak. Buat jadual belajar dengan pemberatan subjek yang penting. Okey, jadi awak tak perlu lagi pegang buku sejarah, ingat buku sains, pegang buku sains, ingat buku itu, pegang buku ini, ingat buku ini. Sebab awak dah ada target awak subjek 5 tadi yang perlu awak fokuskan. Okey, jangan fokus A tapi fokus subjek yang perlu A. Tetapkan matlamat, kejar matlamat dan realisasikan matlamat. Kejayaan bukan milik insan yang cerdik pandai tapi milik orang yang berusaha keluar daripada perut mak. Tak ada pula terus keluar boleh berhafal sifir. 1 kali 2, 2 kali 2. Tak ada. Belum ada lagi lah selama 33 tahun cikgu hidup ni. Belum ada lagi cikgu dengar berita daripada Google ataupun TV3 seorang bayi yang keluar terus boleh hafal sifir. Okey, semua orang keluar dengan menangis. Kalau tak menangis pun doktor akan tampar bontot baby tu supaya menangis untuk nak tahu baby ni sihat ke tak sihat. Itu sahaja bila keluar daripada perut, nak tahu sihat tak sihat je, bukan nak tahu pandai ke tak pandai. Jadi semua orang boleh jadi pandai andai kata dia berusaha. Jadi good luck untuk awak punya SPM. Ujian itu iaitu COVID-19 ini satu nikmat yang ditarik daripada hikmah yang diberi. Allah tarik nikmat kebebasan tapi Allah bagi hikmah masa yang sangat banyak untuk awak. Cuma awak nak guna ke tidak, masa itu sahaja yang cikgu tak tahu. Okey, itu sahaja yang cikgu nak kongsikan. Tapi andai kata awak ada soalan, awak boleh juga buka untuk bertanya soalan. Buka mic awak tu, jangan malu-malu. Ada yang nak tanya soalan? Okey, kita ke sesi untuk jawab soal-jawab Soal-jawab. Okey, ada Jangan yang malu-malu walaupun awak belum ada 100% persediaan, tapi bukan bermakna ada masa dalam berapa bulan ni awak tak boleh buat persediaan. Tak ada soalan Faham Jadi cikgu harap ke berapa orang ni? 70 berapa orang? 75 ni sekali dengan cikgu. Tapi 70 something ni cikgu harap semua orang boleh masuk ke universiti ataupun ILKA. Ingat bila apa-apa jadi pun markah awak di hujung, merit awak rendah, tolong tahu di mana awak perlu masuk. Jangan meletakkan impian terlalu tinggi untuk masuk U. Sedangkan peluang awak yang setara dengan U masih ada. Okey, jangan terlalu meletakkan nilai U tu lebih tinggi, poli tu kat bawah apa semua, jangan. Ini based on apa rezeki awak. Sekarang awak masih belum ambil SPM, jadi awak bolehlah meletakkan target-target tertentu. Tapi ada sahaja pelajar-pelajar yang meletakkan target 7A tetapi di penghujungnya dia dapat sikit. Okay, kita tak tahu rezeki. Ada juga pelajar kita dia dapat 7A plus tapi BI dia tadi D. Pelajar kelas account. Cikgu tak ingat tahun berapa tapi cikgu rasa dalam tahun 2015 macam tu. Ada pelajar kita dia dapat 7A, pelajar kelas account tapi account dia D. Jadi dia memang tidak layak untuk BI dia C. Jadi dia memang tidak layak untuk minta prinsip account di universiti. Tapi alhamdulillah dia masih boleh untuk minta prinsip account di politeknik.
Okay, jadi kita kena tahu di mana kita punya point tu, turning point. Turning point ni tak semua orang faham. Okay, ada orang tak faham turning point sebab dia duk buat bodoh je, dia duk buat ego dia, jadi dia tak dapat turning point tu. Okay, faham? Semua? Oi, penat lah cikgu cakap. Okay, itu saja daripada cikgu. Cikgu serahkan kepada Cikgu Midah. Okey, terima kasih Cikgu Syafa ya, panjang lebar dia bercakap semua termasuk nasihat-nasihat berguna lah ya. Jadi cikgu simpulkan kat sini, itu sebab kita jangan melihat kepada orang kata apa, wah kalau dapat skor semua terbaik. Ya, tak, sebenarnya untuk untuk kita sambung belajar, kita kena ada strategi. Tapi janganlah pula kita anggap macam seolah-olah nak pilihlah subjek tu, nak pilihlah tak. Tak, tapi kita pilih jalan selamat. Pilihlah jalan selamat ya. Supaya dan kita jangan pandang rendah. Jangan pandang rendah kepada orang kata apa, kursus-kursus lain yang ditawarkan oleh IPTA lain ya. Termasuk kemahiran, politeknik, sebab macam cikgu pernah cakap itu kan, kadang-kadang jalannya ada yang dekat, ada yang jalannya jauh. Jangan kita pandang orang yang masuk matrik, orang yang dapat diploma dekat mana-mana universiti itu yang terbaik. Tidak. Kadang-kadang Allah jadikan kita, ada rezeki kita jalan ikut mudah, ada ikut jalan jauh kan. Jadi macam itulah. Okay, jadi dalam bahagian mesej cikgu dah masukkan link kehadiran, jadi semua boleh isi. Ya. Dan cikgu harap you all masih boleh simpan lagi lah nombor telefon cikgu-cikgu kaunselor semua. Ya. Dan masih ada masa untuk perbaiki semua mata pelajaran awak. Ya, masih ada masa. Allah bagi lagi masa. Tahun depan bulan 1 memang dah sibuk buka sekolah tu. Jadi ambillah peluang ni, mana yang mudah lupa, mana yang tak ingat, mana yang tak faham, teruskan belajar, cari strategi-strategi penting. Tanya cikgu, ada tuition pergi, ada kelas tambahan ke, manalah tahu cikgu awak nanti ada buat kan, pergi. Demi nak target dapat kepujian. Dapat A1, dapat A+, A tambah pun baik juga, atau A kan, atau B kan, tapi kita nak dapat kepujian untuk memenuhi syarat-syarat yang telah diletakkan ya. Okey. Okay, semua dah isi? Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, boleh kot Syafa ya? Boleh ya? Habis dah, kita selesai kat sini. Syafa tak dengar Syafa ni kot. Mic. Lupa buka. Okey. Andai kata waktu cikgu ceramah tadi cikgu tergarang ke apa ke, cikgu minta maaf di mana kekurangan cikgu. Apa pun cikgu doa yang terbaik untuk awak. Okey, terima kasih ya. Jadi pesan pada kawan-kawan lain, mana yang tak sempat masuk hari ini, ilmu berguna ya, ilmu berguna yang boleh masuk besok, grup besok, dan jangan lupa temu janji you all dengan Cikgu Nuri dan juga Cikgu Faizah sekali lagi ya. Cara-cara nak memohon, itu pun sangat penting, sangat-sangat penting untuk bimbingan you all semua, okey? Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf daripada kami. Terima kasih. Jumpa lagi. Stay safe. Okey? Bye. Kot lah, mana tahu hujung-hujung ada yang bertanya. Kadang-kadang awak ni saya perasan semua dah left, baru nak tanya soalan. Yang malu tu tunggu kawan-kawan left. Cikgu terima ya, cikgu terima. Mana kan? Cikgu tunggu ya. Yang lain boleh left ya. Yang lain boleh left. Kalau rasa nak tanya soalan hujung-hujung, cikgu terima. Cikgu, kenapa saya tekan link apa ya? Sekejap ya. Saya buka balik mesej. Cikgu dah tekan link tu, dia cakap saya dah bagi respon. Tak apalah, abaikan je. Janji dah submit ya, pemburu syurga. Pemburu syurga ni nama apa Ambon? Kau buru syurga je, jodohnya tak nak buru ke? Okey, Syanida, kehadiran slot 3 tu tak. Tapi slot hari ni slot hari ni ialah, saya pun lupa dah tadi masa saya buka link tu. Slot yang ketiga, betul lah tu. Slot yang ketiga, betul. Ya, sebab Cikgu Nuri letak 4 kat situ kan ya. So Cikgu Faizah, basically sains 5 ni amazing sastra ke? Ya, betul. Sebab awak bukan semua subjek sains awak ambil. Kak Mida, rekod Kak Mida. Allah Akbar, sorry. Sekejap ya. Yang sains 5 tu tak apa, nanti awak boleh mana-mana kaunselor pun kita buat balik sebab sains 5 ni dia macam special.